أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ni, malam Jumaat, yang mana alhamdulillah malam ni kita selesai daripada mengerjakan ibadah solat fardu maghrib dan solat fardu isyak. Dan juga tadi kita bersama-sama juga dapat juga mengerjakan bacaan Yasin. Dan juga ada setengah-setengahnya baca Yasin itu disertakan dengan tahlil. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala berikan pada kita panjang umur dan juga dengan kesempatan malam ni dapat kita berhimpun di dalam satu majlis ilmu. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan kitab Pelita Penuntut yang diterjemahkan daripada kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Muhammad Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan daripada Syekh Muhammad Asy-Syafi'i Lankih rahimahullah ta'ala Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan sambung lagi perbahasan kita. Kalau kitab jawi saya ni pada muka surat 4, baris yang ketiga daripada bawah. Saya ulang balik. Kitab kita ni iaitu kitab Pelita Penuntut, muka surat 4, baris yang ketiga daripada bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maksudnya, ini maksud daripada syair yang dahulu, iaitu syair daripada Syekh Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdullah, berkenaan tentang kemuliaan ilmu dan juga kelebihan ilmu. Jadi banyak perbahasan bab ilmu ni, banyak ulama bahas. Jadi mula-mula ni sekali ni kita nak bahaskan iaitu tentang kelebihan dan kemuliaan ilmu. Kemudian ulama membuat satu syair, seorang al-alim, iaitu Muhammad Ibn Hasan bin Abdullah, membuat satu syair. Saya ulang sekali lalu. Belajar olehmu kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya dan kelebihan tanda bagi sekalian sifat kepujiannya. Jadi olehmu menuntuti faedah tiap-tiap hari akan bertambahnya daripada ilmu, dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Ini saya dah hurai. Saya dah hurai minggu lepas. Kata dia, tuntut olehmu akan fiqh kerana fiqh terlebih afdal yang memimpinnya kepada kebajikan. Dan takutkan Allah, dan terlebih betul yang betulnya ialah ilmu yang menunjuk kepada jalan-jalan penunjuknya. Ialah kota yang mensangkakan, yang menyangkakan, kota yang mensangkakan daripada sekalian kesusahannya. Kerana seorang yang alim pada fiqh yang waraknya terlebih susah atas syaitan daripada 1000 abidnya. Ini saya dah hurai minggu lepas. Di bawah tu dia nak terjemah pula maksud dia pula. Bukan sekadar terjemah, tapi dia nak cerita makna apa yang tersirat di dalam syair daripada Syekh Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdullah. Maksudnya, maksud syair. Tengok. Belajarlah olehmu dan menuntut olehmu. Belajar dan menuntut tadi akan ilmu. Nampak? Nak cerita bab ilmu ni. Belajar lagi pula menuntut. Belajar dan menuntut tu lebih kurang sama. Tapi apa beza belajar serta kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu? Kita dah belajar, kemudian kita menuntut. Menuntut ni maksud mencari ilmu. Itu maksud menuntut. Belajarlah ilmu dan menuntut ilmu akan ilmu. Apa maksud menuntut ilmu? Menuntut ilmu akan ilmu. Yang ni mencari oleh kamu akan ilmu. Bukan ilmu tu datang bergolek kat kita. Bukan ilmu tu datang bergolek dekat depan kita. Tak. Bukan begitu. Sebab tu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala, apabila dia sedang membaca hadis di karangan rumah dia, di pekarangan rumah dia. Kemudian pada pemerintahan Khalifah Harun bin Rashid, pada pemerintahan Khalifah bin Rashid, maka Khalifah Harun bin Rashid ni dia mendengar kata Imam Malik ni dia baca hadis. Imam Malik ni hebat, guru kepada Imam Syafi'i. Ingat Imam Malik ni iaitu kepala mazhab Maliki. Beliau ialah guru kepada Imam Syafi'i. Kemudian satu hari Khalifah Harun bin Rashid, suatu pemerintahan dia dengar kata Imam Malik tu duk baca hadis dekat rumah dia. Kemudian dia hantar seorang wakil, seorang wakil daripada Khalifah Harun bin Rashid, suruh pelawar
Semawa Imam Malik ni datang ke istana dia, ke istana dia. Suruh baca hadis dekat istana dia. Kemudian bila wakil dia datang tu, dia tanya kat Imam Malik, dia kata, aku ni utusan daripada Harun bin Rashid. Bahawasanya engkau dijemput untuk mengajar di tempat, di pekarangan istana Harun bin Rashid. Apa kata Imam Malik? Ni kata. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Allahu Akbar. Apa kata Imam Malik? Dia kata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangkan. Dan dia tidak datang kepada, dan dia tidak datang. Apa maksud dia? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangkan. Wa la ya'ti, dan dia tak datang. Tengok, Imam Malik dia cakap tu, halus ya. Maksudnya apa perkataan Imam Malik? Al-ilmu yu'ta, didatangkan dengan fi'il bina majhul. Ilmu itu didatangkan. Maksudnya apa? Ilmu itu dicarikan bagi orang yang menuntut. Kalau nak ilmu, mestilah orang tu menuntut cari. Ilmu itu dia tidak datang sendiri kepada kita. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya betul Cikgu Fikri. Ilmu itu tak datang pada kita sendiri. Wa la ya'ti. Tu dia. Kata Imam Malik. Dengar-dengar kata gitu tu, wakil pada utusan Khalifah Harun bin Rashid, dia pun patah balik lah. Dia bagi tahu dekat Harun bin Rashid, dia kata Imam Malik tak mau datang. Dia kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Bermula ilmu itu didatangkan. Maksudnya orang cari ilmu. Bukan ilmu tu cari orang. Tu maksud dia. Dengar-dengar gitu Harun bin Rashid pun tak apalah. Kita pergi rumah dia mengaji dengan hadis. Dengar kalam hadis. Dia datang-datang tempat Imam Malik. Dia bawa bakhur, wangi-wangian. Sebab tu, lepas tu, dia dengar daripada mengajar mau'izah. Imam Harun bin Rashid dengar daripada mau'izah daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang ni pengajaran lah. Dia dengar lah Imam Malik bahas hadis tu. Dia bawakan dengan bakhur, dengan wangi-wangian. Sebab tu sunat apabila kita duduk dalam satu majlis ilmu, sunat kita ada bau-bau wangian, bakhur. Dulu waktu di Mesir dulu, kalau syekh-syekh ulama dulu, kalau di Mesir, kalau nak mengajar di rumah, saya ingat dulu waktu belajar di rumah Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh, iaitu khalifah bagi Syekh Yasin Padang di Mesir. Bila datang rumah dia tu, dia ada letak bakhur. Bakhur ni tempat macam wangian. Kita panggil kemenyan, tapi bukan kemenyan yang untuk modok buat tu tak. Bakhur ni dia mengeluarkan benda wangi. Bukan keluar benda busuk. Ada jual kat kedai Arab. Kita buat tu, kalau kita tengah belajar ni, kita pasang benda tu. Mudah-mudahan malaikat rahmat datang masuk rumah kita. Sebab ada bau-bau wangian. Lagi pula, kita buat tu dengan pengajian. Contoh kita belajar tu, kita pasang bakhur. Habis itu. Kalau dekat kedai Arab tu ada jual lah. Saya pun tak sempat beli. Waktu tu habis dah dulu. Kalau buat dekat surau, masjid, kita buat lah juga. Habis. Itu nak cerita kata kelebihan ilmu. Menuntut ilmu. Lepas tu dia kata, maksudnya belajarlah olehmu dan menuntut olehmu. Maksud menuntut ilmu, yang ni mencari ilmu. Mencari ilmu. Itu Imam Malik kata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu, dia tidak datang. Ilmu itu didatangkan. Ilmu itu orang mencari. Wa la ya'ti, dan
Dan dia tidak datanglah ia ilmu itu kepada orang lain. Bukan datang bulat-bulat datang kita tak. Kena cari. Macam kita PKP. Kita duk cari, aku nak mengaji ya. Carilah dekat dalam Facebook. Dalam Facebook ni macam-macam banyak. Dengan link orang ni tok guru ni mengajar, tok guru ni mengajar, macam-macam ustaz mengajar. Boleh cari kalau kata di petani pun begitu juga. Banyak tok guru tu kan waktu PKP ni ada buat live di pondok-pondok apa tu essential oil. Dia bau tu boleh juga. Dia gini. Dia aslu sunnah. Ni nak bagi contoh. Dia wangi tak apa. Setanggi boleh. Dia gini. Dia kalau dalam kitab gini. Kita bagi contoh Dia sebut dalam kitab, bagi orang laki-laki tu memakai serban dapat pahala sunnah. Ada pun sunnah seperti Nabi buat tu, serbannya tu, itu dipanggil aula, afdal. Tapi afdal dia, apa tu? Kita memakai, kalau lelaki lah. Orang lelaki dia pakai serban dapat pahala dah. Dia panggil pahala aslu sunnah dalam kitab fiqah. Dapat aslu sunnah. Ada pun kita ikat serban macam Nabi tu, kata Syekh Ali Jum'ah rahimahullah ta'ala, dia kata, kalau nak tengok Nabi pakai serban, serban yang orang turut macam Nabi pakai tu, tengok di orang Afghanistan pakai serban. Dia kata orang Afghanistan pakai serban tu serupalah macam Nabi pakai. Afghanistan pakai serban besar kan. Itu yang aula, afdal. Habis tu Ustaz, kalau macam saya pakai ni, tak dapat pahala ke? Dapat pahala pakai serban, dipanggil aslu sunnah. Baik. Soalan tadi. Habis Ustaz, kalau saya pakai essential oil, dapat tak pahala? Dapat pahala, dipanggil pahala aslu sunnah. Tapi aulanya apa? Aula dia apa? Aulanya kita guna bakhur. Tu dapat aula. Bakhur ni dia ada musalsal. Bakhur ada. Musalsal bakhur pun ada. Tapi kalau nak pakai essential oil tak ada masalah. Dapat pahala aslu sunnah. Dapat pahala aslu sunnah. Maknanya wangi tu dapat pahala sunnah dah. Adapun kita letak bakhur semua sebagainya, itu dapat pahala aula, afdal. Macam tadilah ibaratnya. Sebab tu dalam kitab fiqah banyak disebut aslu sunnah. Apa asal sunnah? Maksud asal sunnah tu dapat dah. Adapun afdal, tu kira lain pula dah. Dapat double pula pahala. Kalau buat essential tak ada masalah. Dapat pahala sunnah juga. Itu dibahas dalam kitab fiqah lah. Syekh Ali Jum'ah kata, kalau nak pakai serban, macam supa macam Nabi pakai, dia kata, iaitu seperti orang Afghanistan. Orang Afghanistan pakai tu, serban macam serban Nabi. Dia pakai serban besar. Adapun serban di Malaysia kita pakai ni, dapat pahala aslu sunnah. Dapat pahala dah. Aula dia macam Afghanistan. Tu kata Syekh Ali Jum'ah. Habis itu. Jadi macam tadi lah, essential oil kita nak pakai, tak ada masalah. Dapat pahala. Dapat pahala. Sebab asal dia wangi. Tapi kalau kita guna bakhur dan sebagainya tu dapat pahala lagi lah. Dia panggil pahala afdal. Pahala afdal. Macam inilah. Kita ketip kuku. Kita ketip kuku hari Jumaat. Dapat pahala aslu sunnah. Dapat dah. Tapi, ada tapi lagi. Kalau kita ketip kuku mengikut afdal. Ada 3 kaifiat. Kalau kita buat 3 kaifiat. Yang saya dah ajar dulu. Saya dah ajar dekat masjid wilayah. Saya dah ajar dah. Nak potong kuku. 3 kaifiat saja. Masjid khairiyah pun saya dah ajar dah. Maka kalau kita buat dengan 3 kaifiat tadi dipanggil afdal. Adapun kita ketik kuku pada hari Jumaat, Khamis, itu dapat pahala dah. Dapat pahala aslu sunnah. Asal sunnah tu dapat dah. Ataupun afdal,
Mengikut pendapat Imam Romli. Ya betul. Ni pernah ngaji dengan saya lah ni. Potong kuku cari ikut Imam Romli. Ni jari kanan. 1, 2, 3. Ni kaki kanan Ni 1, 2, 3, 1, 2. Lepas tu yang kiri pula. Ibu jari start. Ni semua saya dah ajar dah ni Ibu jari. Lepas tu jari hantu. Jari kelingking. Lepas tu jari telunjuk. Yang akhir lagi jari manis. Kalau belah kiri. Kalau belah kanan start daripada jari kelingking. Lepas tu jari hantu. Ibu jari. Kemudian jari manis. Kemudian jari telunjuk. Itu yang belah kanan. Ini dipanggil pendapat Imam Romli. Apa kaifiat Imam Romli ajar begini? Saya dulu dapat musalsal dengan Syekh Husni Genting. Allah yarham Syekh Husni Genting. Dengan kaifiat ini. Disebut dalam kitab Hasyiah. Bukan Tuhfah. Al-Muslimat. Disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Karangan Imam Romli. Kaifiat dia. Apa dia kaifiat dia? Siapa ni? Arinya Ametis. Apa kaifiat afdal kita buat cari Imam Romli? Apa kaifiat dia? Siapa boleh tahu jawapan dia? Jangan terlupa. Apa kaifiat dia saya buat tadi tu? Kaifiat dia apa? Kaifiat saya buat tadi tu apa kaifiat dia? Kak ini siapa nak jawab? Saya rasa masjid negeri saya tak pernah bagi lagi. Masjid negeri tak sempat. Sebab PKP tak silap. Tak sakit mata. Bagus untuk mata kan. Ada kan tak dah. Untuk mencerahkan mata. Kak ini dah terlupa dah dia. Bagus untuk mata. Dapat mencerahkan mata. Itu kaifiat Imam Romli. Itu kaifiat Imam Romli. Lepas tu ada kaifiat Imam Ibn Hajar. Dalam kitab Minhajul Qawim. Lepas tu kaifiat Imam Ghazali. Itu saya dah bahas sebelum ni. Saya dah bahas. Dia ada, jemaah saya ada hantar. Dia ada lukis. Siapa-siapa yang ada tu, tak silap saya, Haji Hafiz. Dia buat balik apa yang saya ajar tu, dia buat balik, kemudian dia hantar kat saya. Nanti saya tengok, kalau ada nanti saya hantar dekat dalam grup. InsyaAllah. 3 kaifiat, saya ajar 3 kaifiat. Dalam kitab Minhajul Qawim. Alhamdulillah. Itu pun, Kak Nur pun saya dah ajar dah. Dekat kuliah duha dulu. Ya, betul. Habis. Tu nak cerita kata apa? Nak cerita kata, aslu sunnah, asal sunnah, kalau kita buat ketik kuku pada hari Jumaat, kalau tak ada kaifiat macam tadi, saya tak ajar contoh, kita dapat pahala dah. Habis itu. Baik, tengok. Orang tanya tadi. Okey, tengok kitab. Belajarlah olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu. Sebab apa? Kerana bahawasanya ilmu itu jadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia, dengan ilmu itu. Sebab apa kita kena belajar, kena menuntut? Sebab apa kita kena belajar dan mencari ilmu itu? Sebab apa? Kerana bahawasanya ilmu itu jadi perhiasan. Dia, ilmu ni menjadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia, dengan ilmu. Dia tu kembali pada ilmu. Kalau orang ada ilmu ni, soalan kata ilmu tu menjadi perhiasan bagi dia. Dia panggil benteng pada dia. Ibaratnya rumah kita ni, rumah kita ni kosong, ibaratnya kosong. Kita tambah meja, tambah piti ais, ataupun kita ambil benda perhiasan lah. Letak pasu bunga, letak apa lagi, macam-macam lah perhiasan kat rumah tu. Letak jam sampai 4, 5, ni jam ni dekat depan ni, itu perhiasan. Bila orang masuk tengok, oh nampak cantik. Begitu juga ilmu. Kalau kita ada ilmu banyak, begitu juga. Orang tengok, orang hormat ilmu kita. Habis itu.
Dan juga ia ilmu itu jadi kelebihan baginya, bagi orang yang bersifat dengan ilmu tadi. Jadi kelebihan juga. Orang tu mendapat kelebihan. Orang tu mendapat kelebihan bagi dia. Kalau orang tu ada ilmu, dia dapat kelebihan. Bukan maksudnya kelebihan tu dengan mana dia bangga dengan orang. Tak, bukan begitu. Maksudnya kelebihan ni, dia ada kelebihan dan nisbah ilmu tu dia dapat beramal. Nampak tak? Dapat beramal. Dan jadi tanda bagi sekalian sifat-sifat kepujian. Itu dipanggil tanda-tanda bagi sifat kepujian. Dia panggil sifat mahmudah. Kalau orang ada ilmu ni dipanggil tanda, alamat, tanda percaman bagi sekalian sifat-sifat kepujian. Lagi diterimakan di sisi Allah Ta'ala. Habis itu. Dan manusia yang ada padanya. Tengok. Lagi diterimakan di sisi Allah Ta'ala. Dan manusia yang ada padanya pada ilmu. Tengok. Lagi pula diterimakan di sisi Allah Ta'ala. Dan manusia yang ada padanya. Pada ilmu. Minta maaf. Dan manusia yang ada padanya pada orang yang bersifat dengan ilmu. Jadi manusia tu yang ada padanya, maksudnya yang dapat manfaat. Yang dapat mengambil manfaat bagi orang yang ada ilmu. Tengok. Di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Diterimakan amalan orang tu, orang berilmu tu. Satu. Yang kedua, dan manusia yang ada padanya. Maksud apa maksud yang ada padanya? Tulis itu. Dan manusia yang boleh mengambil manfaat padanya, pada orang yang bersifat dengan ilmu tadi. Boleh ambil manfaat. Kawan kita ada ilmu. Kita boleh ambil manfaat dengan dia. Contoh, kawan kita pandai. Kata, ya ajar aku sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Muka surat 4. Muka surat 4. Baris bawah sekali. Ajar Rahayu. Habis. Jadi apabila bersifat ilmu tadi tu, manusia yang ada padanya, ini manusia yang bersama dengan tadi itu dapat manfaat dengan orang yang berilmu. Kita boleh ambil manfaat dengan orang. Boleh ambil manfaat ilmu dengan orang. Kalau orang tu ada ilmu, kita boleh ambil manfaat dengan dia. Boleh tumpang. Minta dia ajar kita sebagainya lah. Baik. Dan jadikan olehmu akan diri kamu itu. Jadi apa? Dan jadikan olehmu akan diri kamu itu. Jadi apa? Maf'ul yang kedua. Akan menututi faham dan menututi faedah. Jadi jadikan akan diri kamu itu. Jadi apa? Akan menututi, maf'ul yang kedua. Akan menututi faham dan menututi faedah. Kita kena tutup faham. Kalau tak faham, belajar lagi. Tak faham, belajar lagi. Bukan kata tak faham, kita stop belajar. Itu tak kena tu. Banyak orang kita gitu. Kebanyakan orang kita bila dia tak faham, dia stop belajar. Itu tak tepat. Itu bukan jalan penyelesaiannya. Bila kita tak faham, belajar lagi. Belajar sampai faham. Sebab itulah disebut dalam kitab-kitab, wajib mukallaf tu mengetahui ni, belajar sehingga mengetahui. Orang kita bila kata bila tak faham, berhenti stop belajar. Lepas tu dia kata pula, dia kata ustaz ni tak pandai mengajar ni. Dia kata ustaz tak pandai mengajar pula dah. Bukan begitu. Dia kebanyakan gitulah. Kalau di pondok tu, alhamdulillah lah. Tak berlaku lah begitu. Pelajar-pelajar ni biasa kalau dia nak datang dengar tu, dia akan blame diri dia balik lah.
Kadang-kadang ada budak-budak cerdik. Dia cerdik dah. Tapi bila cerdik tu, dia bila nak masuk pondok tu, dia jaga adab dia. Ya, ini aku tak faham sangat lah. Boleh jadi aku ni baru belajar bahasa Arab ni. Contoh ada sahabat saya seorang dulu UiTM. Dia belajar UiTM Shah Alam bahagian engineering. Kemudian dia habis belajar UiTM Shah Alam, orang Kelantan dia pergi pondok. Dia kata, Allah, saya ambil engineering payah lagi ustaz. Kalau setakat dalam ilmu pondok ni insya-Allah boleh faham kot. Mudah je kot. Tak apa, saya kata tak apalah, tak ada masalah. Silakan, tafadhal belajar dulu. Belajar. Dia belajar ilmu nahu. Dia kata ilmu nahu ni duk belajar setahun tak nampak. Dia kata tak nampak lagi, dia kata. Sebab apa ustaz dia kata. Saya kata wallahu alam. Saya kata mu kata senang. Kalau mu kata senang kot. Tapi saya kata senang tapi tak senang juga ustaz. Jadi payah pula dah. Dia kata tok guru ajar tak pandai. Saya cakap dengan dia. Lepas tu dia kata boleh jadi dengan sebab ada perasaan kata mudah sangat. Nampak ilmu agama tu nampak mudah sangat. Lala dia belajar 2-3 tahun baru nampak ilmu nahu. Itu pun kan nampak semua juga. Boleh faham sikit-sikit untuk dia. Itu berlaku. Itulah berlaku. Sebab tu kita dengan ilmu Allah Ta'ala ni beradablah. Apa-apa ilmu sekalipun yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita jaga adab kita dengan ilmu. Sesuatu ilmu ni lah akan dibangkitkan di kubur. Menjadi apa? Saksi. Orang ni duk kata kat aku dulu. Duk kata ilmu ni mudah. Kata ilmu ni tak ada manfaat. Jangan. Alhamdulillah. Bila dah belajar ilmu nahu tu kawasan itu, alhamdulillah dia boleh faham. Alhamdulillah. Tapi nak kena ngaji lah. Macam itulah kena belajar. Nak cerita kata semua ilmu tu perlulah kita adanya faedah. Mestilah kita menuntut faham. Kalau tak faham, belajar lagi. Bukan stop belajar. Habis. Tengok. Dan jadikan olehmu akan diri kamu itu menuntuti faham dan menuntuti faedah. Dan bertambah-tambahnya. Dan bertambah-tambahnya. Tambah faedah. Daripada ilmu pada tiap-tiap hari. Nampak? Ilmu ni kena ngaji tiap-tiap hari. Kita sibuk macam mana pun, sehari sekali pun tak apa dah. Ilmu ni, dia kata dituntut kita bertambah-tambah daripada ilmu. Pada tiap-tiap hari. Kena belajar tiap-tiap hari. Ustaz, tak apa ustaz. Saya seminggu sekali cukup dah ustaz. Allah Alam, terpulang. Tapi bukan kata dengan sebab kita sibuk dunia tu sampai menghalang kita nak belajar. Itu bukan jadi asbab. Itu bukan kata cara yang betul. Kalau kata ustaz, kalau kita nak si budaya, tak nak si budalih. Kadang-kadang kita boleh dengar rakaman. Tak ada masalah. Jangan lupa daripadanya. Daripada faedah itu satu hari jua pun. Jangan lupa. Satu hari tu jangan lupa. Kalau kita menuntut faedah tiap-tiap hari. Ada peluang belajar. Lebih-lebih lagi kita banyakkan guru. Bila kita banyak guru, ilmu kita semakin luas. Bila kita banyak guru, ilmu kita makin luas. Kemudian bila kita belajar, kita belajar dengan guru, kita belajar banyak kitab. Ilmu kita semakin bertambah. Ilmu kita semakin bertambah. Habis itu. Jangan lupa daripadanya, daripada faedah tadi, satu hari jua pun. Habis itu. Dan bersungguh-sungguh olehmu pada menuntuti akan segala faedah-faedahnya. Bersungguh-sungguh. Disuruh kita tu bersungguh-sungguh menuntuti faedah akan segala faedah-faedah ilmu. Belajar tu kena bersungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi kita ni belajar ilmu fardu ain.
Kena bersungguh-sungguh. Ni kadang-kadang bila belajar tak nak je kita. Belajar kena terpaksa. Jangan. Ustaz, dulu saya dah pernah belajar lah Ustaz. Dulu mengaji you lagi apa. Cukup lah kot belajar kot Ustaz. Nak belajar buat apa lagi dah. Orang yang ada cakap begitu tu dia tak nampak bab ilmu dia tak nampak. Sedangkan dia belajar dulu kat universiti, dia tak sama belajar sekarang. Tak sama. Kita belajar untuk amal yang kita buat amal. Sebab tu kalau kita kata memada dah dengan universiti, tak juga. Kadang-kadang di universiti kita belajar, dia ada mengikut silibus. Mengikut bab. Bukan daripada kulit ke kulit. Ilmu tu bukan kita boleh cedok sikit-sikit, tak boleh. Tengok, nanti akan datang dalam kitab ni dia bahas. Allah Akbar. Dan bersungguh-sungguh olehmu pada menuruti akan segala faedahnya, faedah ilmu. Dan manfaat-manfaatnya, manfaat ilmu itu yang amat banyak itu. Banyak manfaat ilmu ni. Manfaat ilmu ni sangat banyak. Kegunaan ilmu ni banyak. Tengok. Macam mana contohnya? Seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam laut yang amat dalam dan luas. Tengok. Dia buat bandingan. Dia panggil seperti tu kaf tu, dia panggil kaf li tanzir. Kalau bahasa Arab dia panggil kaf tu kaf li tanzir. Tu dia. Ni. Kalau dalam bahasa Arab tu dia kata Allah Muhammad. Dia kata kau mana ni? Tak jumpa lah dalam bahasa Arab. Tak jumpa. Tak apalah. Tapi nak cerita kata, bandingannya seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam laut yang amat dalam dan luas. Ini nak bandingannya seolah-olah kata kita berenang. Kita berenang tu, bila dalam laut, mesti bersungguh-sungguh tak? Kalau tak bersungguh-sungguh, mestilah kita mati lemas dah. Ada orang berenang, buat tak tahu, biarlah. Duduk dalam air. Tak, dia mesti bersungguh. Bersungguh-sungguh duduk dalam laut. Begitu juga orang belajar. Belajar ni kena bersungguh-sungguh. Tumpu kita belajar tu biar kita fokus. Dia tak sama Kita belajar mesti kita kena fokus. Tak boleh kita tak ambil cakna. Buat relax je, tak apalah. Bukan ilmu ni dapat, tak dapat, sudah. Jangan bukan gitu. Seolah-olah kita pandang tenteng, kita pandang remeh. Seolah kita macam peleceh ilmu yang kita belajar. Cuba tengok kita belajar universiti dulu. Haji Kamal Zaman. Bersungguh tak kita belajar? Bersungguh. Apa sebab kita bersungguh? Kita tanya balik. Apa sebab kita belajar bersungguh waktu di universiti dulu? Sebab apa? Apa tujuan kita belajar bersungguh-sungguh waktu kita di sekolah universiti dulu? Apa sebab? Maksudnya apa? Sebab apa kita belajar bersungguh waktu kat universiti dulu? Apa sebab? Sebab apa? Pandang enteng. Sebab apa? Apa tujuan? Nak tanya. Nak kerja. Itu cerita dia. Nak kerja, kita bersungguh. Cuba kita belajar main-main. Waktu kita belajar main-main kat universiti. Memanglah nak berjaya tu memang confirm lah nak berjaya. Bila dah berjaya tu boleh tak? Okey, aku dah berjaya dah. Aku nak duduk rumah berjaya dah. Boleh duduk gitu lah. Bukan sekadar nak lulus. Okey, kalau sekadar lulus, kita duduk rumah. Aku dah berjaya dah weh. Alhamdulillah. Okey, tak apa duduk rumah. Adakah boleh macam, adakah berhenti setakat tu saja? Tak. Dah berjaya ni, kena cek kerja dah weh.
Bukan berjaya duduk saja ni. Nampak tak? Begitu juga menuntut ilmu. Apa sebab kita menuntut ilmu kena sungguh-sungguh? Ini yang agamanya. Sebab nak ijazah. Boleh jadi. Okey, baik. Sebab nak ijazah. Baik. Kita kata sebab nak ijazah. Lepas ijazah, okey Ustaz, saya dapat ijazah Ustaz. Lepas tu saya tak mau kerja lah Ustaz. Saya tak nak kerja dah. Saya dah berjaya dah, buat apa nak kerja? Agak-agak lah orang tua kita kata apa agak-agak. Kau dah dapat ijazah, apa lagi? Apply lah kerja. Buat apa nak apply? Saya dah berjaya dah. Boleh cakap gitu tak? Boleh tak cakap gitu? Saya dah berjaya dah, buat apa dah saya nak apply kerja? Mesti apply kerja juga. Bantu keluarga, betul tak? Okey. Itu dunia. Baik. Ilmu akhirat kita belajar sekarang. Apa sebab kita belajar? Kerana kita belajar ilmu akhirat sebab apa? Apa tujuan kita belajar sungguh-sungguh sekarang ni? Boleh kerja best. Baik. Apa tujuan kita belajar bersungguh-sungguh? Ni, yang belajar sekarang ni. Apa sebab? Sebab kita nak mencapai keredaan Allah Ta'ala. Itu paling tinggi sekali. Tak nak kerja berlangkung. Betul? Apa sebab kita belajar sungguh sekarang? Ini ilmu agama kita belajar sungguh sebab apa? Tapi orang tak nampak lah. Tak apa lah. Ilmu agama ni belajar tak sungguh pun tak apa. Bukan dapat apa pun. Orang kita lah. Orang kita. Tu orang kita. Kita ngaji tetua ni biarlah. Dapat, tak dapat, sudah. Betul berhenti kerja juga Ustaz, jaga anak. Tak apa orang perempuan. Sebab apa? Sebab kita belajar agama, menuntut ilmu fardu ain ni, apa sebab? Mardatillah satu. Kita nak buat amalan ibadat kita dengan sempurna. Kalau kita belajar tak bersungguh dalam ilmu agama ni, agak-agak semayang kita tu rasa sempurna tak? Dengan zikir tak ada, dengan amalan sunat tak ada. Belajar main-main. Orang tanya kita esok, ajar rayu dia kata, belajar tu, awak belajar kitab habis banyak dah. Tapi nampak, saya tanya awak tak boleh jawab, kenapa dia tanya apa? Saya dengar awak belajar dengan ustaz tu, kitab musalli lagi, kitab misbah ni, banyak belajar. Saya nak tanya satu soalan boleh tak? Tak usah tanya saya lah. Saya belajar pun gitu-gitu je. Boleh cakap gitu? Tak boleh. Sebab kita nak menyampaikan ilmu, faedah ilmu pada orang lain. Sebab ganjaran kita esok dikira di akhirat. Ibaratnya duit kita tu, ibaratnya duit kat dunia, di kat akhirat itu pahala kita, ganjaran kita, duduk kumpul kat situ. Esok kita, Allah Ta'ala memperlihatkan kita tengok pahala kita banyak mana esok. Amalan kita esok dalam kubur tu. Tujuan apa kita belajar bersungguh ilmu agama sekarang ni? Apa sebab? Nak melepaskan fardu ain kita. Kalau tak lepas fardu ain, esok Allah Ta'ala tanya kita. Macam tadilah, ajarkan zaman. Kita ambil degree, kita belajar tak sungguh. Bila belajar tak sungguh, agak-agak orang tua kita tanya tak kita? Tanya. Dia tanya kita, kenapa tak minta kerja ke? Tak minta. Kenapa tak belajar betul-betul itu? Orang tu tanya. Marah tak marah? Begitu juga esok kita kat kubur. Kita belajar main-main dalam bab agama, esok Allah Ta'ala tanya, kenapa amal ibadat kau tak sempurna? Kenapa semayang kau tak sempurna? Kenapa kau ada sifat hati begini? Sedangkan kau dah belajar sebab apa? Sebab belajar tak bersungguh-sungguh. Itu je cerita dia. Itu je cerita dia. Orang tua belasah, betul? Bila renung balik kau tak belajar balik masa dewasa ni, memang hanya akan harap pada pemahaman kafar yang belajar masuk rendah tu. Memang basic sangat tak cukup. Betul? Sebab kita memang tu salah faham pun kadang sangat banyak. Kadang-kadang tengok, kita sekolah rendah dulu, masa tu kita tak akil balik lagi. Kita belajar sekolah rendah, kita tak balik lagi. Bila tak balik lagi, kadang-kadang fardu ain kita tak lepas. Kadang-kadang kita belajar tu, tengok budak-budak belajar macam mana. Menghafal.
Saya tak kata orang lain, saya kata kat diri saya. Saya dulu memang minat agama. Tapi sekolah agama saya tak ada sijil lah. Nak cerita apa? Kita hafal. Tauhid tu hafal. Dapat 100%. Fiqh pun 90 lebih. Dulu sekolah agama saya. Zaman saya lah tahun 90-an. Sekolah agama saya ni tak iktiraf. Dekat Gombak ni lah dulu. Jadi bila kita masuk kelas tu bercampur. Umur ada yang 3 tahun tua pada kita lagi. Umur yang bawah kita setahun ada, 2 tahun ada. Tapi PSA sekali jawab. Dia tak sama. Apa tujuan kita belajar? Okey, tujuan berlumba-lumba lah. Oh, aku lebih tinggi daripada kau. Berlumba-lumba. Oh, aku tinggi daripada markah ni kau. Tapi apa amalan kita dapat di situ? Tu untuk budak-budak. Tapi ada pun kita dah akil balik. Sekarang kita belajar ni tujuan apa? Tujuan untuk kita memahami untuk kita buat amal ibadat kita dengan lebih sempurna. Tak mau esok kita dekat kubur esok Allah Ta'ala tanya kita. Tu ni habis itu. Baik. Tengok lagi kitab. Jadi bandingannya seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam laut yang amat dalam dan luas. Sebab apa? Ni dipanggil ilat pada kata bersungguh-sungguh. Sebab apa bersungguh-sungguh olehmu pada menuntuti akan segala faedah? Sebab apa kita kena bersungguh-sungguh? Sebab apa? Kerana ni dipanggil ilat, kerana ni ilat pada kata bersungguh-sungguh olehmu. Cikgu Fikri tengok situ. Kerana bahawasanya faedah ilmu itu amat banyak. Amat banyak tu sampai mana? Sehingga tiada kuasa menghabisi akan ilmu itu oleh anak Adam. Kita kena ingat ilmu tak akan habis. Ilmu kita belajar tak akan habis. Walaupun tiap-tiap hari. Tapi bukanlah kita kata bila tak habis, maka kita tak payah belajar lah gitu. Tak. Dituntut bagi kita ni belajar sampai ke liang lahat. Ilmu kita tuntut memang tak akan habis. Memang banyak ilmu ni. Seperti lautan. Sebab tu dia kata, bahawasanya faedah ilmu itu amat banyak. Sehingga tiada kuasa menghabisi akan ilmu itu oleh anak Adam. Seperti tiada kuasa ia seorang berenang dan mengarung di dalam sekalian laut yang dalam-dalam. Cuba tengok orang berenang dalam laut. Takat mana dia boleh? Ustaz, orang ni memang pandai berenang sungguh, Ustaz. Tanya dia. Lautan mana dia habis berenang? Lautan Atlantik. Biasa berenang. Lautan Pasifik. Lautan Hindi. Lautan Merah, contohlah. Boleh tentu lagi. Saya, contoh. Kalau saya ni lautan Pasifik dah habis dah. Yang dalam-dalam saya dah pergi dah. Kita angkat tangan dah tu. Kita tabik pada dia. Contoh orang naik bisikal. Tanya dia bisikal. Dia naik bisikal. Pergi mana, kawasan mana dia bisikal? Saya naik bisikal ni dekat kawasan ni Ustaz. Gombak je lah Ustaz. Oh, takat tu je. Tak champion lagi ni. Dah pergi semua Gombak dah. Pergi kat bukit-bukit Gombak pergi dah. Tak juga. Ibarat dia gitu. Ilmu begitu juga. Kita nak kutip ilmu kat tempat kita pun tak habis lagi. Kita belajar yang basic pun tak habis lagi. Nak cerita kata ilmu tu luas. Faedah tu luas. Habis itu. Baik. Seperti tiada kuasa ia seorang berenang dan mengarung di dalam sekalian laut-laut yang dalam dan luas-luas itu. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih afdal daripada sekalian nabi-nabi. Wa afdalul khalqil alal itlaqi nabiyuna famil anishiqaqi. Dalam matan jarah. Jadi kita maklum penghulu kita itu dikatakan yang terlebih afdal daripada sekalian nabi-nabi.
Apa kata Nabi? Ni. Ini doa ni boleh amalkan untuk kita. Berkata ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Rabbi zidni ilma. Apa maksud dia? Artinya, hei Tuhanku, tambahkan olehmu bagi aku akan ilmu. Ni doa ni kena amalkan. Rabbi zidni. Kalau ramai, kita baca Rabbi zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tambahkan akan ke aku. Kau tambahkanlah akan daku akan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ni boleh kita baca dalam doa solat. Tak ada masalah. Siapa-siapa nak baca tu boleh. Tak ada masalah. Rabbi zidni ilma. Itu doa Nabi. Padahal Nabi kita itu bersifat ia Nabi dengan sekalian ilmu orang-orang yang dahulu kala dan orang-orang yang kemudiannya. Tengok, ilmu Nabi ni bukan sekadar dia mengetahui ilmu orang dulu. Ilmu-ilmu orang yang terkemudian boleh tahu juga. Walaupun dia dah wafat sekalipun. Kalau tanya Ustaz, Nabi tu tahu ke ilmu-ilmu masa depan ni? Dia tahu. Sebab ilmu Nabi tu yang paling afdal. Allahu Akbar. Tengok, padahal Nabi kita itu bersifat ia Nabi dengan sekalian ilmu orang-orang yang dahulu kala dan orang-orang yang kemudiannya. Di dalam hal itu, ia menuntuti tambah lagi. Tengok, Nabi pun menuntuti tambah lagi. Maka betapakah kamu ayuhai penuntut-penuntut? Betapakah? Ini bagaimanakah? Betapakah tu bukan betapa. Betapakah dengan mana? Bagaimana? Bagaimana kamu ayuhai penuntut-penuntut? Ini penuntut ilmu. Kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit-sedikit itu. Padahal ilmu-ilmu kamu itu dengan nisbah kepada ilmu Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti satu titik daripada air laut jua. Allahu Akbar. Kalau kita rasa ilmu kita banyak, tak. Seolah-olah kita ni seperti setitik air. Allahu Akbar. Dia kata, tengok dia kata. Dia kata, tengok tadi duduk. Saya ulang balik. Maka betapakah kamu ayuhai. Bagaimanakah? Betapakah dengan mana? Bagaimana? Macam manakah? Bagaimanakah? Macam manakah? Bagaimanakah? Ayuhai penuntut-penuntut. Penuntut ilmu lah. Kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit-sedikit itu. Dah cukup ke rasa kita dapat ilmu sikit ni? Cukup dah. Aku ngaji banyak dah. Aku ngaji banyak dah. Dengan ustaz pun dah 6 buah kitab. 4 buah kitab. Jangan cakap gitu. Contoh kalau dulu kami ingat korek hidung nak batal puasa. Dia gitulah. Dia tengok kalau kita belajar bab puasa. Korek hidung macam mana had dia. Korek hidung tu macam mana yang boleh batalkan puasa. Masuk dalam mana. Tu semua kita tahu. Dia jadi fardu ain tu dia tak lepas lagi kan. Baik, tengok. Dia kata tengok di sini. Kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit-sedikit itu. Padahal ilmu-ilmu kamu itu dengan nisbah kepada ilmu Nabi kita alaihi salatu wassalam tu. Nisbah kita, ilmu kita dengan Nabi tu. Seperti satu titik daripada air laut jua. Seperti ibarat dia seperti kita ni, ilmu kita ni setitik lah. Air di lautan. Air di lautan tu dipanggil nisbah pada ilmu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia habis itu. Dan belajar olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu fiqh. Kerana bahawasanya ilmu fiqh itu ialah sebaik-baik ilmu yang menyimpankan kita, yang memimpinkan kita. Tengok kita pun dah sampai masa dah. Alhamdulillah.
Jadi tolong tanda situ, kita dah sampai tempat stesen kita. Stesen kita dah sampai. InsyaAllah kita sambung balik minggu depan. Kita sambung balik minggu depan, insyaAllah. Jadi insyaAllah nanti saya beritahu balik lah. Nanti mungkin waktu puasa ataupun sebelum puasa kita buat tajuk pekah, tak apa, untuk bab puasa. Nanti kita bincang balik lah. Saya bincang balik dalam grup insyaAllah. Dalam grup Mr. Baum Munir. Kalau semua setuju ke ataupun benda ni tiap-tiap tahun semua dah tahu dah bab hukum kan. Tapi cuma kita nak refresh balik ataupun tajdid panggil balik. Bahasa Arab panggil tajdid balik. Nampak apa tu Puan Hazwani kata dia nak mungkin nak bab hukum tu. Jadi boleh kita refresh balik lah nanti. Contohlah nanti bagi contoh korek hidung sebagainya lah. Baru teringat bab pekah. Baru ingat bab pekah, bab puasa. InsyaAllah lah nanti kita bincang balik. Wallahualam. Baik, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsiran.